Kalau kita duk membesarkan anak ni dengan perangai kita yang tak berjimat, tuan-tuan, koplan mengaji, koplan banyak duit, koplan mengaji, koplan banyak duit, kena belajar. Tengok anak 8 tu, kalau semua tu duk menengah universiti, berjalan kaki 4, tuan-tuan tu. Jalan kaki 4. Jalan kaki 4. Dalam banyak-banyak kereta pakai tu sebiji ya sebeli kereta baru. Hak lain semua second hand. Semua second hand. Pasal apa? Kereta second hand tak apa, anak ori. Anak ori, apa nak belajar? Tapi lah ni yang seronok lah Dr. Mazlan. Lah kata, ish, kalau lagu ni punya anak awak 8 ya, kalau 15 syok lah. Tu yang saya bang perempuan tu kalau dia boleh panak. Tuan-tuan kalau rasa boleh-boleh lah, ada zuriat lagi, dah ada pula harta sikit, menikah. Masa lagi dia pun balik cok kodok macam apa ya. Okey, 3 tu tuan-tuan. Rasulullah kata 3 perkara. Apa dia? Khasyatillah fi sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah bila-bila saja, sunyi ataupun terdedah. 2, al-adlu fi ridha wal ghadab. Hendaklah kamu boleh berlaku adil dalam suasana marah maupun dalam suasana biasa. 3, hendaklah kamu al-qasdu fil faqri wal ghina. Hendaklah kamu pandai berjimat cermat dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jimat dalam keadaan susah mestinya guna sikit-sikit sepatutnya. Gula tak ada, minyak tak ada, dapat sikit, guna cara jimat. Kalau senang, senang kalau tuang 1 botol minyak tu dah. Bukan dia. Tu 3 yang pertama. 3 yang kedua. 3 yang kedua tak larat ada Tuan Mazlan ni. Tuan Mazlan mai ceramah pula. 3 yang kedua ni saya abang kata, kalau doktor dia kata antibiotik. Antibiotik. Haji, ni antibiotik 3 jenis lah. 3 jenis antibiotik ni, 3 jenis anti kuman. Dia bunuh kuman. Dia kata kangkung ni merahnya, tu saya bagi antibiotik, dia bunuh kuman. Dia bunuh kuman. Ni duk sosret selma ni. Ni antibiotik. Dia saat ni ropong hidung ni. Dia bagi antibiotik anti kuman. Apa 3 antibiotik tu? Dia kata Allah pesan kat aku, Allah Ta'ala pesan kat aku, dia kata antasila man qata'ani, supaya aku ni hubungkan silaturahim walaupun dengan orang yang berkelahi dengan aku. Hubungkan silaturahim walaupun orang yang berkelahi dengan kita. Orang tu tak suka kat kita, Tuhan punya pasal, aku suka kat hang, aku suka kat hang. Memanglah kita tak boleh buat ni Dr. Mazlan, kita kan nak boleh buat. Kita duk kancing gigi seriap. Dia main hemoi kat kita, hang main nak buat tambah lagi, nak kayu. Tu bahasa kita. Tapi Rasulullah pesan, Allah wasiat kat aku, siapa pun hang marah jangan sampai putus silaturahim, terutama silaturahim adik-beradik. Ada orang jenis kita ni, dia berkawan dengan orang baik, dengan adik-beradik tak boleh tengok tu, tak boleh tengok. Pergi tanya kak dia kata aku sekupang taklah makan duit mereka tu kaya. Kita tanya adik dia, nak buat 7, anak adik dia kata tak balik lagi baik. Pasal apa? Sombong. Allah mengaji tinggi sikit dia sombong lah, ya Allah. Dia pula kerja buka bisnes sebulan 30,000 ke 20,000 ke 15,000. Dia sombong adik-beradik. Dengan orang dia baik. Antasila man qata'ani. Allah pesan kat aku, hang sambunglah silaturahim. Artinya hang mesralah dengan orang walaupun orang tu Qata'ani dia kerat dengan aku. Qata'ani ni maksudnya dia kerat dengan aku. Dia tak kebuluk dengan aku. Tu dia bahasa Mengkuang lah. Bahasa Mengkuang lah. Dia ludah tuih kan, tapi hang sambung. Jangan putus silaturahim. Biar dia nak marah,
tu dia punya pasal. Kamu sambung silaturahim walaupun dengan orang yang potong kerat putus. Tu dia maksud dia. Pasal apa? Rasulullah tak bagi kita pecah belah. Kalau kita pecah belah, ruginya kita. Ruginya kita. Saya selalu doa abang dalam ceramah, dalam khutbah ada abang. Untung tak mana kalau kita pecah? Untung tak mana? Untung tak mana? Tak ada untung. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa'tasimu wala tafarraqu. Bersatulah, jangan pecah belah. Untung orang-orang yang bersatu ni. Kita memang berbeza. Allah Ta'ala buat makhluk ni berbeza. Ada langit, ada bumi, ada laut, ada darat. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada air, ada api, ada angin. Bukan sama. Ada jantan, ada laki-laki, ada perempuan. Bukan sama. Tapi hak tak sama kita tu menandakan Allah Ta'ala tu agung. Dia boleh buat. Tapi tak sama. Dia boleh buat. Ni, orang perempuan, orang lelaki duduk sini ni berapa puluh orang ni pagi ni. Ada 90 orang dah kot. Ada muka sama tak? Muka pun tak sama. Ada suara sama? Suara pun tak sama. Tinggi? Tak tahulah. Laki-laki sini ada yang muka sama? Tak. Ada yang suara sama? Tak. Ada yang rupa sama? Tak. Ada langit, ada bumi. Bumi berbeza dengan langit. Tapi tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada awan yang menolong bumi daripada panas matahari. Ada hujan yang menyambungkan langit dengan bumi. Ada hujan bumi kita terima kasih langit. Oi, mujuk hang ada. Kalau tidak kami mampu kering lah. Tidak kami mampu kering lah. Apa pun tak ada lah. Terima kasih wahai langit. Ya. Lepas tu langit pula duk dapat oksigen. Udahlah kita duk bernapas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Langit kita terima kasih lah bumi oi. Hang lah jasa hang banyak lah. Pokok-pokok tumbuh atas hang lah bumi oi. Pokok tu bagi oksigen kat kami. Allah. Kalau bumi dengan langit berbeza, tapi ada pendamai dia, awan dengan hujan. Ada cahaya matahari yang menyambungkan antara langit dengan bumi. Ada gunung, ada laut. Beza tak? Beza. Gunung cara dia, laut cara dia. Tapi walaupun berbeza, ada sungai yang menyambungkan antara gunung ganang dengan laut. Ada sungai. Pasal apa kita tak boleh jadi sungai? Menyambungkan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza. Kita nak berkelahi sampai lama mana? Kita nak berkelahi sampai bila? Apa nak jadi kat kita masa depan? Beza sikit-sikit tak apalah, memang kita berbeza pun. Tapi berbeza tu untuk membuktikan Allah Ta'ala tu maha besar. Kalau kita buat, banyak kita buat sama. Kita buat cok badak banyak sama, bulat sama, bulat. Rasa inti pun cok badak tu sama. Tapi Allah Ta'ala buat berapa juta milion hamba dia, ada yang sama? Tak ada. Surah pun tak sama. Tapi yang samanya kita manusia, yang samanya kita hamba Allah, yang samanya kita khalifah Allah. Lepas tu kita nak putus sampai lama mana? Antasila man qata'ani. Itu sebab tu Allah sebut kat Rasulullah sampai kat kita sebagai wasiat Allah, hampa hendaklah sambung silaturahim walaupun dengan orang yang berkerak rotan, berputus akak apa potong hang habis. Aku tak mau. Tu yang pertama tuan-tuan, daripada antibiotik 1035. Tuan-tuan ada kenuri kan ni kan? Saya ada 2 kenuri ni. Ada 2 kenuri. Tapi nak tahan perut bagi boleh makan kenuri ni. Yang kedua kata Rasulullah, an ta'fuwa amman zalamani. Allah wasiat kat aku, suruh aku maafkan walaupun orang tu berlaku zalim kepada aku. Allah wasiat supaya aku ampunkan dan maafkan kesalahan orang walaupun orang tu buat zalim dengan aku. Yang ni kita tak boleh ni, no? Boleh tak perempuan? Boleh tak? Tak upaya dengar boleh, buat tak ya? Nak maafkan ni
Ya Allah, tanah tu nama aku ada dalam geran, hang ambil buat pelari geran. Lepas tu hang buat rumah atas tanah yang ada nama aku, hang bubuh anak-anak hang saja, aku hang tak bubuh. Hang nak suruh aku maaf kan? Kita tanya, boleh maaf? Ustaz, aku nak maaf kan? Ustaz, dia masuk dapur, dia keluar parang tu dia, ni maaf hang. Ni maaf hang. Tuan-tuan, tengok mulianya ajaran Islam. Islam suruh apa? Anta'fu amman zalamani. Allah wasiat kat aku, wahai Muhammad, aku tahu banyak orang buat jahat kat hang, tapi aku minta engkau maafkan mereka, ampunkan mereka. Sebab bila kau maafkan mereka, ampunkan mereka, maka mereka terkejut besar, lalu mereka buat, mereka mai kat kamu, saya dakhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk Islam berpusu-pusu. Pasal mereka duk ingat mereka kena kerak kepala lah, mereka duk ingat mereka kena pancung lah. Tiba-tiba kamu maafkan mereka, mereka rasa mati duduk balik. Lepas tu dia mai pegang lutut, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, ya Muhammad. Pasal apa? Dengan kuasa kemaafan yang diberikan oleh Rasulullah. Tu dia tuan-tuan. Cantik tak Islam? Cantik tak tuan-tuan? Cantik. Ya, Allah wasiatkan aku, anta'fu amman zalamani, maafkanlah walaupun orang tu berlaku zalim pada kamu. Ni saya nak abang kat tuan-tuan ni, tuan-tuan. Saya dekat duduk dekat orang duk jemput saya ceramah ni yang seronoknya tuan-tuan. Dia jadi bahan untuk melihat diri saya sendiri. Untuk melihat orang lain dapat tak dapat saya tak tahulah, tapi saya harap dan doa akan dapat lah. Tapi saya sendiri, saya kata, ya Allah. Baca pula surah Sabbaha lillahi ma fis samawati. Lepas tu ayat tu dia kata Al-Jumu'ah. As-Saf ke Al-Jumu'ah, dia kata, lima taquluna ma la taf'alun. Hang duk kata buat apa benda hang tak buat. Kabura maqtan 'indallah. Allah Ta'ala benci sangat-sangat orang yang duk bercakap tapi dia tak buat. Tapi tuan-tuan, ayat Allah ni maha benar. Dia tujukan kepada orang yang hang kuasa pun ada, hang kaya pun ada, hang tenaga pun ada, tapi hang duk suruh orang buat baik, hang tak buat. Jadi kita ni untuk mengaji tuan, bila Allah Ta'ala pesan kat Rasulullah dan Rasulullah turunkan pesanan Allah tu kepada kita. Allah kata apa kat kamu ya Muhammad? Allah pesan kat aku, wasiat kat aku, jangan kamu dendam dengan orang lain, maafkan mereka walaupun mereka menzalimi kamu. Tu dia hebat tuan-tuan. Tu yang kedua ni, tuan-tuan boleh tih lah, saya boleh tih lah. Tapi tak habis ke 9 ni. Tapi hak belakang-belakang ni saya nak cepat-cepat lah. Patutnya bagi 3 ya. Lepas tu minggu depan 3 pula. Tak apa, kita main ni. Orang duk suspend Ustaz kata minggu depan nak bagi 3 pula. Lepas tu minggu depan kali nak bagi 3 pula. Ustaz tahu kalau Ustaz boleh hidup sampai minggu depan. Tu dia. Balik-balik mati ya ni. Ustaz hutang kat tuan-tuan semua. Tak berani. Baik kita bagi hari 9. Bagi pelik-pelik apa. Kemudian antibiotik yang ketiga, anti kuman yang ketiganya, Allah wasiat kat aku an-tu'tiyah. Kata Rasulullah, Allah pesan kat aku supaya aku bagi walaupun amman haramani. Kalau kamu ada benda kamu nak bagi ke orang, bagi semua walaupun dengan orang yang benci kepada kamu. Kita duduk di kampung, dapat anak ayam 2,000, kita kena bagikan kat penduduk kampung. Kita jangan pilih, mana aku benci aku tak bagi.
Kalau kamu nak bagi, bagi semua, walaupun dengan orang yang benci pada kamu. Bagi semua. Biar sampai manusia tu dia menghukum dengan mata hati, bukan hukum dengan akal saja. Lama-lama dia ni marah kat aku, tapi bagi juga anak ayam 14 ekor. Dia ni aku pernah ludah dia, tapi dia bagi juga anak kambing 7 ekor. Dia ni aku pernah punggai dia dulu ni, aku pernah marah kat dia rumah Kenuri tu ni, di balai lentang masjid aku pernah kata kat dia, tapi dia hantar juga kat aku 8 ekor anak puyuh. Kata Rasulullah, Allah pesan kat aku, dan aku tinggalkan wasiat ini kepada kamu, kalau kamu nak bagi benda-benda, bagi semua, walaupun orang yang haram ni, artinya dia tu benci kat aku lah, bagi. Kita mulakan dengan anak-anak. Saya berkata tadi, i'dilu baina abna'akum. Kamu kena anak banyak, kau nak bagi sama. Jangan pilih hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Pasal apa dia tak boleh? Pasal gini. Jangan tuan-tuan, jangan. Anak kita tu daripada rahim kita, dia keluar sama darah kita, dia menangis mai ke dunia ni pun atas mak kita, atas nama kita dan nama suami kita. Jangan pilih. An u'tiya amman haramani, kalau kamu nak bagi, bagi semua. Jangan duk pilih. Hadis ni baik untuk cikgu dalam kelas ada 36 anak murid. Layan sama adil. Ya? Jangan dia ni anak orang berada, layan lebih. Duk depan, ya, apa semua. Buat salah pun jadi tak salah. Yang ni anak orang susah, tak boleh. Layan sama baik. Allah ajar aku, Allah wasiat kat aku supaya kalau aku nak bagi, bagi semua, walaupun orang yang benci kepada aku. La ilaha illallah, mulianya ajaran Islam, mulianya Rasulullah. Awaklah umat dia tak jadi begitu, awak umat dia tak jadi begitu. Okey. Tiga yang takhir nama apa tuan-tuan? Nama apa? Vitamin. Kalau doktor kata vitamin lah, tapi Rasulullah kata, aku menerima wasiat daripada Allah 9 perkara, aku bagi 9 ni, wasiat ni kepada kamu supaya kamu amalkan. Ni tiga yang takhir. Satu, Allah wasiat kat aku ayyakuna sumti fikra. Allah wasiat kat aku supaya aku lebih banyak diam daripada banyak bercakap. Allah wasiat kat aku supaya banyak diam. Tapi diam ni bukan diam cangkui, diam karat. Diam cangkui dengan diam kayu. Diam kayu hak kita potong tu, lama-lama dia buruk dah reput. Diam cangkui berkarat. Tapi diam ubi apa? Bersih. Diam ubi bersih. Kadang-kadang besar pula isi dia. Allah pesan kat aku supaya jadikan diam aku diam berfikir, kata Allah. Allah suruh aku, Allah didik aku supaya diam, tapi diam sambil berfikir. Diam sambil berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah didik aku supaya aku ni lebih banyak diam lagi berfikir. Diam sambil berfikir. Kalau kita duduk sibuk bercakap, Ustaz tahu tak Ustaz? Ni tuan-tuan kata kat saya lah, andai tuan-tuan kata, tuan-tuan tahu tak Ustaz, pagi ni siapa banyak cakap, siapa banyak diam? Tuan-tuan tanya saya lah, Ustaz, pagi ni daripada pukul 9 perkelar ni, siapa yang banyak cakap, siapa yang banyak diam? Tentu tuan-tuan kata, Ustaz yang banyak cakap, kami semua diam. Tuan-tuan bercakap kena tengok tempat lah, tengok
Maksudnya dalam hidup kita tu, cuba bawa banyak diam. Tapi diam untuk apa? Diam untuk berfikir. Kalau banyak cakap, tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir, tak dan. Sebab pasal cakap, bila banyak cakap, masuklah dia dalam ashabul merapu wal menipu. Sebab tu kata sekumpulan ahli sufi. Ahli sufi jumpa Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni dia macam mayor ni, apa, Datuk Bandar lah. Macam Datuk Bandar. Ahli sufi ni pesan kepada kepada Ibrahim bin Adham 7 perkara. Allah 7 perkara pula dah. Tapi nak abang mula ya. Ibrahim bin Adham dinasihatkan oleh sekumpulan ahli sufi, katanya, wahai Ibrahim, kamu hati-hatilah. Kamu hati-hatilah. Ingatlah Ibrahim, orang yang banyak bercakap, jangan kamu harapkan dia khusyuk dalam sembahyang. Ni ahli sufi ni cerita, wahai Ibrahim, ingatlah, orang yang banyak bercakap, jangan kamu harap dia akan lazat dalam sembahyang. Abang satu sudah, 6 lagi dia. Pasal nak cerita ni, Allah didik aku, Allah wasiat aku supaya aku lebih banyak diam dalam berfikir. Diam berfikir, esok macam mana, lusa macam mana, anak ni besar esok nak pergi ke mana, ya, kita esok lepas pencen nak duduk taman mana. Duduk fikir, kalau suamiku kahwin seorang lagi, aku lagu mana. Kita fikir, dapat gaji, bila aku nak bagi kat mak gaji ni, ya? Berapa duit daripada gaji aku nak masuk dalam tabung masjid. Fikir. Macam mana nak bagi isteri seronok. Esok balik beli mi goreng kedai mamak tonggek tepi jalan tu. Diam dalam berfikir. Orang diam dalam berfikir, orang ni cepat maju. Sebab tu Rasulullah, tuan-tuan, sebelum dia dilantik menjadi Rasul, dia banyak menghabiskan dirinya berkhulwah. Khulwah ni maksudnya bukan khalwat, orang duk kata ditangkap khalwat tu. Berkhulwah ni artinya mengasingkan diri, duduk sorang-sorang dalam gua Thur sambil berfikir masa depan yang dia nak buat di Mekah dan Madinah. Dia nak tukar tu bukan senang. Dia nak tukar orang, nak tukar suasana, nak tukar hati perut, nak tukar kepala otak. Jadi dia fikir, dia dilantik menjadi Rasul umur 40. Tapi daripada muda dia 25 tahun dia ulang alik ke gua tu sambil berkhulwah, menyucikan diri dia dan berfikir. Dia fikir tentang masa depan. Dan tuan-tuan, bila baginda dilantik menjadi Rasulullah umur 40, baginda wafat umur 63, 23 tahun Rasulullah berjaya merubah segala-galanya. Pasal apa? Dia sudah berfikir dan merancang dulu. Kita ni bercakap hari Isnin, fikir hari Rabu. Tu yang kita bercakap salah banyak.